Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bertemu lagi dalam live secara online. Okey, di sebelah Ustaz adalah Ustaz Muhammad Syukri. Okey, beliau adalah seorang guru di Kuala Lumpur. Betul. Okey. Jadi untuk tidak membuang waktu lagi, saya menjemput Ustaz Syukri untuk memperkenalkan diri, boleh? Okey, silakan Ustaz. Okey, boleh. Terima kasih kepada saudara saya seagama, seislam, serahim. Untuk makluman, beliau merupakan adik kandung saya, kembar saya. Ya. Nama dia Muhammad Syukur. So saya Muhammad Syukri. So bocor rahsia kan. Okey. So seterusnya, saya seorang tenaga pengajar di Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Persekutuan Semua Mawib. iaitu Semar Mawib lah. Okey. Semar Mawib, dan saya mengajar pada tingkatan 3 dan tingkatan 4. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsilah ilmu yang terdapat di dalam mata pelajaran tingkatan 3, syariah tingkatan 3, iaitu Okey. dalam buku Muzakirah Muntas ni, skor Muntas. Okey. Okey, siapa yang dekat rumah ada buku ni, kita boleh rujuk sama-sama, insyaAllah. Terima kasih. Bocor rahsia kita. Okey. Sebenarnya Ustaz Syukri ni kembar saya. Okey. So nama saya kenalkan diri, saya ialah Muhammad Syukur bin Muhammad Arif. Okey. So kami bercadang untuk buat satu kelas online. Ini kepada sesiapa yang masih sangkut dekat rumah. So ini adalah satu platform untuk anda ada kelas. Okey? Okey, boleh. Tanpa membuang masa, saya teruskan kepada soalan yang pertama. Okey. Okey Ustaz. Selama ni kita betul. pernah dengar tentang hukum Alif Lam Qamariyah dengan Alif Lam Syamsiyah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tips berkaitan dengan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Mungkin ada tips. Okey, boleh. Terima kasih kepada saudara saya Syukur. Sebenarnya Alif Lam Syamsiyah, Alif Lam Qamariyah sangat mudah untuk kita ingat. Memang ada formula yang nanti saya akan bagi tahu. Sebelum tu saya nak kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan Alif Lam Syamsiyah. Boleh? Okey. Baik. Okey. Alif Lam Syamsiyah, la yuntaqu harfu lam. Maksudnya huruf lam tidak disebut. Alif Lam Syamsiyah ni, huruf lam dia tidak disebut. Okey. Tak disebut dalam bacaan kita. Okey. Kemudian kita lihat contoh dia. Okey. Surah An-Nazi'at. Okey. Surah ayat yang pertama dari surah An-Nazi'at iaitu wan-nazi'at. Okey. So dekat situ ada nun yang bersabdu. Sebelah dia ada alif lam. So alif lam tadi tidak disebut pada lafaz. So kita terus masuk kepada huruf yang seterusnya iaitu nun yang ada tanda sabdu tadi. Jadi dia sebut wanna. Wanna, dia tak sebut sebagai walna. Okey. So disebut wan-nazi'at. Okey. So siapa yang sebut wal-nazi'at itu salah. Okey. Jadi kita lihat kepada yang seterusnya, Alif Lam Qamariyah ataupun Lam Qamariyah. Okey. Sebelum tu kita lihat dulu maksud dia. Apa yang dimaksudkan dengan Lam Qamariyah? Yuntaqu harful lam. Okey, berbeza dengan Alif Lam Syamsiyah tadi. Yang ini yuntaqu maksudnya disebut huruf lam. Disebut huruf lam tadi. Maksudnya dia tak ada hilang langsung dalam sebutan, apatah lagi pada
pada kalimat itu sendiri. Okey. Contohnya fal mudabbirat. Dia akan jelas bunyi lam tadi kan. Fal, ada lam yang mati tadi. Fal mudabbirat. Dia takkan jadi fam mudabbira. Baca macam tu salah. Okey. So ini yang dimasukkan dengan Pelik bunyi tak? alif lam qamariyah. Tadi Ustaz ada tanya tentang alif lam tips macam mana kita nak ingat. Ya. Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah. Tips lah, tips kongsi sikit. Okey. So alif lam syamsiah dia ada huruf sin. So sin tadi kita simbolkan dia sebagai Syam. syaddah. Okey. So dia nama syamsiah. Sabdu Ada syaddah. So manakala qamariyah pula, okey, qamariyah huruf qa tadi bulat. So kita ambil huruf qa tadi bulat tadi, jadikan dia pada qamariyah, dia jadi sukun. Bulat. Okey. So nak ingat qamariyah mestilah sukun. Ingat syamsiah adalah syaddah. Qamariyah. Okey, itu formula yang senanglah untuk kita ingat. Okey? Terima kasih Ustaz Syukri. Mudah je Ustaz, mudah. Atas penerangan ni. So nak ingat alif lam syamsiah, shim tadi. Betul? Jadi syaddah, qamariyah Betul. jadi sukun. Betul, mudah. Okey Sangat mudah. Ustaz, seterusnya. Soalan tentang Baiklah. hukum ra Ustaz. Hukum ra. Ayuh. Sebenarnya pada sebutan ra ni pun ada hukum dia. Betul? Hukum dia mungkin Ustaz boleh tolong jelaskan Okey, sikit terima tentang kasih. hukum ra. Pada saudara Syukur. Okey, hukum pada ra ataupun tafkhimur ra. Okey. Ada hukum yang tersendiri, yang tersembunyi dalam tu yang kita kena tahu. Okey. Iaitu tufahhamu ra. Apa yang dimaksudkan dengan tufahhamu ra? Iaitu ialah ditebalkan sebutan ra. Dia tak baca ra, dia tak baca ri, dia tak baca ru. Okey. Dia baca ra, ri, ru. Okey, tebal. Okey, tebal bacaan itu. Okey, dekat sini ada beberapa contoh yang Ustaz ambil dalam surah An-Nazi'at. Yang pertamanya pada ayat yang ke-9 iaitu absaruha. Absaruha, dia tak sebut absaruha. Ruha tebal Okey. Kemudian dalam surah An-Nazi'at juga ayat yang ke-10 iaitu lamardudu. Dia tak baca lamardudu, dia baca lamardudu. Okey. Yang tu ayat yang ke-10 daripada surah An-Nazi'at. Kemudian nahirah. Nahirah. Okey, dibaca dengan nahirah. Okey. Iaitu dibaca tebal nahirah. Dia tak baca nahirah. So baca nahirah salah. Okey. Nahirah. Nahirah. So itu cara sebutnya. Pada hukum ini kita kena tebalkan bacaan Terima kasih kepada ra Ustaz tadi. Okey. Syukri. Terima kasih Ustaz. Itu atas dia. penjelasan tadi. Okey Ustaz. Kita nak lihat satu lagi hukum berkaitan dengan yang biasa kita dengar lah tentang kolah-kolah. Orang kampung saya panggil kolah-kolah. Kolah-kolah. Ataupun koko-kolah. Okey Ustaz. Tentang Sama-sama. kolah-kolah sugra. Minta Ustaz tolong jelas sikit lah tentang kolah-kolah sugra. Boleh tak? Okey, tu kalau belah kampung dia, belah kampung saya sebut kola-kola. Kola-kola tu, air kola-kola tu, kola-kola. Cook. Sama tu kita. Ataupun kola-kola pun juga ada disebut, okey, tempat letak air tu kan. Tu dinamakan sebagai kola-kola. Okey. So yang ini adalah hukum tajwid, So hari ni kita nak sebut tentang kola-kola sugra. Sugra ni maksudnya kecil lah. Sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kola-kola tu. Idtirabun fi makhraj. Getaran maksud dia getaran pada makhraj. Makhraj ni tempat keluar. Iaitu pada mulut kita lah. Kawasan kita dia ada banyak tempat. So yang jelas kita nampak dekat mulut lah. Okey. Inda nudatiq inda
nutqi. Ketika menyebut Ba. harfil ba. Ba. Ketika menyebut huruf ba. Okey. Fi wasatil kalimat huruf ba as-sakinah, Pertengahan iaitu ba yang berbaris mati di tengah-tengah kalimah. Okey. So Faham. dia berlaku pada huruf ba Dengan kalimat. yang mati di tengah-tengah kalimat. Okey, contoh dekat sini. Kita boleh lihat dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-17. Idhhab ila fir'aun. Idhhab. Okey, itu getaran ya, getaran daripada bibir kita lah. Idhhab. Betul Ustaz? Idhhab. Dia hanya berlaku pada huruf ba. Okey. Ba. Dan kena tahu ya, ba ni mestilah baris mati dan dia berada di tengah kalimat. So dengar, ingat kata kunci tu. Okey. Ba mati tengah kalimat. Okey? Okey. Terima kasih Zat. Terima kasih Ustaz. Okey, so kita berehat sebentar. Ada sambungan pula. Sana Okey, ada daripada commercial. Okey, insya-Allah Okey, kita akan jumpa lagi. sambung Terima kasih sebentar semua. lagi. Okey.